Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijak Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan yang pastinya hari ini hari Ahad, hari ke-10 kita masuk ke tahun baru 2021. Dan hari Ahad ni saya kira ramai yang mengambil kesempatan ini untuk mungkin mengisi masa lapang bersama keluarga. Dan Hafizi pun baru balik daripada Melaka. Saya ingat pergi berbasikal ya di sana. Betul, dan itu antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukanlah. Saya pasti pada hari ini juga ramai yang pagi ini saya kira dah ramai keluar berjoging dan sebagainya kerana kita takut ataupun kerana kita akan menantikan satu perkabaran daripada Perdana Menteri. Kita tidak tahu sama ada mengenai apa, tapi adalah melihat kepada untuk kita mengekang kepada penularan jangkitan COVID-19 di negara kita, Gigi. Ya, dalam masa yang sama kita nak bawakan satu berita tular semalam yang mengatakan mengenai keadaan di pusat kuarantin COVID-19 itu sendiri di Maep Sedang itu dikatakan sesak dan ramai juga yang berkongsi mengenai kesesakan itu. Antaranya Shira, salah seorang pengguna Instagram yang dikenali sebagai Shira K, turut memberi satu perkongsian mengenai bagaimana keadaannya di Maep itu. Dan kita juga ada menghubungi Shira sendiri. Betul. Dan bagaimana melihat kesesakan yang ditularkan di Twitter, Facebook dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama kita bawakan juga persoalan-persoalan ini kepada menteri-menteri berkaitan, dan ini antara jawapan mereka, yang mana dari Menteri Kesihatan sendiri Datuk Seri Dr. Adham Baba yang mengatakan bahawa fasiliti di KKM masih mampu menampung pesakit COVID-19, dan Menteri Kesihatan berkata fasiliti kementerian masih mampu menampung di sebalik peningkatan mendadak kes semasa, dan bagaimanapun katanya kementerian akan mengaktifkan semula lebih banyak pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC di seluruh negara bagi menempatkan pesakit berisiko rendah. Dan setakat ini fasiliti KKM masih mampu menampung, namun kaedah ketat dalam melandaikan keluk jangkitan perlu dilaksanakan segera. Dan pada masa yang sama Dr. Adham berkata kerajaan juga perlu melihat kepada kebajikan petugas perubatan barisan harapan termasuk pakar pengendalian mesin ventilator yang kini bertungkus lumus menangani peningkatan mendadak kes. Dan kita juga Fizi mendapatkan reaksi daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Mohamad Rizwan Mat Yusof. Apa katanya? Dan kita tahu sebelum ini tular beberapa video yang melihatkan ataupun yang menyaksikan orang ramai berpusu-pusu untuk masuk ke dalam Maep dan sebagainya. Ini melihat kepada pesakit-pesakit COVID-19 yang ditempatkan di Maep itu sendiri. Dan melihat kepada video itu, ramai yang tertanya-tanya adakah benar ataupun tidak video itu dan sebagainya. Dan ini satu penjelasan yang harus juga kita teliti, iaitu Maep sesak. Ini kita tulis di media sosial kita di esrawani.com. 40% masih kosong. Ini bermakna di Maep itu sudah pun dipenuhi ataupun sudah pun memuatkan 60% dari segi jumlah kapasiti maksimumnya, iaitu kerajaan menafikan pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19 PKRC risiko rendah Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maep sesak seperti ditularkan baru-baru ini. Dan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas Khas Datuk Seri Mohamad Rizwan Mat Yusof, malahan pusat kuarantin berkenaan masih mempunyai kapasiti 40% untuk menempatkan pesakit. Dan kata beliau, setakat ini kapasiti di PKRC itu telah dipenuhi kira-kira 60% pesakit yang terdiri daripada mereka yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan namun didapati positif COVID-19. Ujarnya, pihaknya tidak menolak kemungkinan video itu tular disebabkan sifat segelintir pihak mengharapkan layanan atau tempat rawatan yang bertaraf kelas pertama. Itu yang kita lihat kepada visual-visual ini. Visual yang kita bawakan daripada Shira sendiri. Ya. Semalam kita pun ada interview ataupun temu bual bersama dengan Shira. Ya, ya, kalau bukan kerana rakyat mengharapkan layanan kelas pertama, tetapi apa yang visual yang dikongsikan Shira ini adalah layanan kelas keberapa kalau sekiranya begini. Dan dalam masa yang sama kita juga menyerulah menteri di luar sana untuk turun sendiri ke pusat kuarantin Maep itu dan melihat sendiri bagaimana keadaan mereka, kerana apa yang dikongsikan kepada kita ini adalah perkongsian secara langsung, perkongsian yang benar, perkongsian yang bukan dibuat-buat. Dan apakah layanan kelas apa yang dimaksudkan di sini sekiranya pusat kuarantinnya begini, kerana sebelum ini kita disajikan dengan
pusat kuarantin yang ada cubicle itu kan, tapi berbeza dengan apa yang mereka sendiri dapat, dan dalam masa yang sama kena melihat sekarang pun kes jangkitan semakin tinggi dan pastinya ramai yang akan masuk ke pusat kuarantin. Perlu ada alternatif lain lah, saya kira, mungkin kepada mereka yang berkemampuan di luar sana untuk pergi menjalani kuarantin di hotel-hotel misalnya, boleh menampung kos itu, boleh diberi pilihan itu kepada mereka. Dan saya ingin bawakan sedikit daripada Natma ini. Natma juga menafikan perkara berkenaan, mengatakan bahawa video tular yang menunjukkan kesesakan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maeps tidak menggambarkan situasi sebenar. Itu kata Natma. Ini kerana menurut Natma, kandungan video itu tidak menunjukkan keseluruhan Dewan Penempatan Pesakit COVID-19 lain tidak disertakan penerangan. Ketua Unit Koperasi Korporat Natma, Nur Daliza Dohat, berkata pada masa ini PKRC itu mempunyai 8,000 katil, namun berkapasiti sebenar adalah 10,000 katil. Setakat 12.30 malam 8 Januari, jumlah pesakit semasa ialah 2,863 orang. Ini bermakna daripada 8,000 katil sedia ada, jumlah katil yang masih kosong ialah 5,137 buah. Sebenarnya apa yang dibawakan oleh rakyat atau mereka yang dalam kuarantin ini bukan jumlah katil, tetapi bagaimana penyusunan katil itu sendiri yang mereka rasakan tidak adil, tidak wajar. Ini kerana pertamanya ada kawasan yang tidak mempunyai selimut dan bantal, itu yang disuarakan, dan kebanyakan mereka dalam pusat kuarantin itu dibiarkan lampu terbuka. Susahlah nak tidur kan, kalau kita dekat hospital pun kita minta untuk tutup lampu, malapkan lampu, tapi kalau buka lampu ni pastinya susah untuk tidur, dan pastinya perlu berada di kuarantin, di pusat kuarantin ni dalam masa 5 hingga 10 hari, satu jangka masa yang panjang. Namun kita melihat kepada situasi ini, inilah situasi yang bakal anda semua temui sekiranya kita tidak menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Sekiranya kita tidak mampu untuk patuh kepada SOP, kita mungkin boleh dijangkiti dan kita boleh berdepan dengan situasi diletakkan di Maeps ini dan sebagainya. Namun kita tidak melihat Maeps ini sebagai satu tempat yang begitu azab yang untuk kita, tidak. Tapi kita melihat kepada situasi di situ di mana anda boleh melihat sendiri bagaimana kita bersama dengan pesakit-pesakit lain, dan kita juga berterima kasih kepada KKM sendiri kerana sedikit sebanyak membantu untuk menguruskan pesakit-pesakit ini, dan dalam masa sama juga kerajaan telah pun mempertimbang untuk menambah lagi pusat-pusat seperti di Maeps ini sebagai langkah untuk kita menyokong kepada tempat-tempat di hospital sebagai contohnya yang kini pada tahap yang kritikal, kerana kita tahu lebih daripada 25,000 kes yang masih lagi aktif di negara kita, semestinya memerlukan tempat yang lebih luas dan banyak lagi kemudahan-kemudahan untuk menempatkan pesakit-pesakit, terutamanya pesakit yang tidak mempunyai simptom yang teruk dan juga mempunyai mungkin alahan ataupun implikasi yang lebih teruk dari segi sudut kesihatan mereka. Gigi, kita melihat kepada dua akhbar tempatan, Gigi, melihat kepada bagaimana kita ingin mengetatkan SOP COVID-19 untuk kita membendung penularan COVID-19 ini. Apa saya tertarik dengan muka hadapan berita harian hari ini yang mengatakan bahawa KKM mencadangkan SOP lebih ketat, menghadkan rentas daerah dan juga negeri. Itu cadangan KKM kepada kerajaan sendiri untuk mengenakan SOP yang ketat, termasuk menghadkan pergerakan rentas daerah dan negeri khususnya di kawasan padat penduduk seperti di Selangor, wilayah Persekutuan, Johor, Pulau Pinang dan juga Sabah. Ini bagi mengawal penularan COVID-19. Berikutan kita tahu data KKM yang mendapati peningkatan mendadak kes positif sejak kebelakangan ini yang disebabkan oleh rentas daerah negeri, selain juga ada juga majlis sosial. Dan dalam masa yang sama kita melihat juga paparan muka hadapan New Sunday Times yang juga mendapatkan pakar epidemiologi mengenai apa yang berlaku sekarang ini, dan katanya Malaysia, negara kita memerlukan 6 hingga 12 minggu untuk menjalani PKP ini bagi mengawal penularan COVID-19. Ini antara saranan-saranan pakar melihat kepada perkara ini, dan kita harapkan dengan dengan peningkatan kes ketika ini, setiap daripada kita mengamalkan waspadakan diri yang sangat-sangat tinggi, dan kita tidak mahu
ia melumpuhkan institusi kesihatan kita khususnya pada saat-saat ini. Dan kita nak bawakan mengenai perkembangan kes COVID-19 dalam negara, Fizi. Semalam masih lagi mencatatkan 4 digit, iaitu kita mencatatkan lebih daripada 2,000 kes. Jumlah sebenar adalah 2,451 kes baru dan jumlah kes aktif adalah melebihi 26,000 di seluruh negara, dan ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 133,559 kes dengan kes aktif adalah lebih daripada 26,000. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dalam satu pernyataan berkata daripada jumlah kes baru berkenaan terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Bagi kes penularan dalam negara, 1,858 adalah warga Malaysia dan 588 adalah bukan warga negara Malaysia. Selangor masih mencatatkan kes harian baru tertinggi iaitu 564, diikuti Sabah dengan 409 dan Negeri Sembilan sebanyak 351. 5 kes kematian telah pun dicatatkan sehingga semalam dan difahamkan negara kita menduduki tangga 70 ataupun sehingga 75 di seluruh dunia melihat kepada jumlah kes COVID-19 yang tertinggi di dunia ini, Gigi. Ya, sebenarnya bukan angka kes yang perlu kita lihat ketika ini, tetapi bagaimana kita menanganinya. Dan kita sudah ada unjuran sehingga Mac yang dikeluarkan oleh KKM, dan dari situ sebenarnya setiap daripada kita termasuk kepimpinan tertinggi kementerian yang berkaitan boleh merancang sesuatu ketika ini untuk mengawal penularan COVID-19 dalam masa yang sama, merancang yang baik-baik saja untuk rakyat kita. Dan melihat daripada perkara itu, timbul ura-ura yang mengatakan bahawa PKP akan dilaksanakan semula. Kita tahu sejak pada minggu lepas, sejak Jumaat saya kira ramai yang telah berteka-teki adakah PKP ini akan diadakan ataupun tidak, dan hari ini juga telah diumumkan akan ada satu pengumuman atau makluman khas daripada Perdana Menteri itu sendiri. Esok, Isnin. Esok, maafkan saya. Esok akan ada. Tetapi pada pada semalam telah diingatkan oleh Menteri Pertahanan sendiri, Datuk Seri Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang berkata kerajaan akan beri tempoh secukupnya kepada rakyat untuk bersedia untuk melaksanakan sebarang tindakan mengawal jangkitan COVID-19 yang menunjukkan tren peningkatan sejak kebelakangan ini, dan beliau menasihati rakyat agar tidak membuat pembelian panik berikutan adanya spekulasi kerajaan akan melaksanakan semula PKP di seluruh negara. Dan katanya rakyat juga diminta tidak mudah percaya dengan berita palsu maupun pelbagai andaian tidak benar berhubung keputusan yang diumumkan kelak. Tidak perlu hendak membuat pembelian panik. Yang tular semua palsu, tunggu dulu pengumuman dari kerajaan iaitu pada hari Isnin ini. Dalam masa yang sama, kita ingin mengatasi masalah kesihatan yang kita alami, kita hadapi ketika ini iaitu COVID-19. Isu ekonomi juga tidak perlu kita ataupun tidak boleh kita lupakan, kerana kita perlu keseimbangan antara isu kesihatan dan juga isu ekonomi. Di mana kami juga mendapatkan pakar-pakar daripada pakar ekonomi untuk membincangkan apakah kesan PKP ini dijalankan semula dan sebagainya, dan sektor ekonomi katanya perlu diseimbangkan jika laksana semula PKP. Dan kerajaan perlu meneliti pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lebih bersasar, terutamanya dalam sektor ekonomi sekiranya langkah itu dilaksanakan semula dalam tempoh terdekat. Dan menurut pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, Profesor Madya Dr. Yusof Syahari, model PKP yang lebih seimbang dari sudut kesihatan dan ekonomi itu amat perlu dalam mengurangkan kesan pandemik COVID-19 kepada rakyat, dan katanya kita tidak pasti lagi apakah ataupun jenis PKP yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri pada esok, tapi apa bentuk PKP kita belum pasti. Kalau kita andaikan PKP hendak dilaksanakan seperti mana Mac 2020 dahulu, jika itu dilakukan maka kita akan hadapi situasi yang sangat sukar, terutama kepada sudut ekonomi, kerana semua sektor ekonomi ataupun yang berkeperluan saja dibenarkan untuk beroperasi. Ini sekaligus menjejaskan kepada peniaga kecil dan juga peniaga-perniagaan di luar sana, Gigi. Ya, itu sepatutnya diambil kira ketika kerajaan nak membuat keputusan melaksanakan atau tidak PKP. Tetapi pakar yang sama turut mencadangkan agar PKP ini dilaksanakan tapi jangan terlalu lama dan sepatutnya dilakukan secara bersasar. Maksudnya bukan seluruh negara tetapi negeri-negeri yang berkaitan. Itu perlu diambil kira kerana melihat
kembali kepada sektor ekonomi kita. Tapi sebelum kita berhenti berehat, ini saya nak bawakan satu lagi berita yang telah dikumpulkan sendiri oleh rakan tugas kita Umar Vati Ramaya yang melihat kepada kesan lockdown kedua kepada negara yang pernah dilaksanakan. Kalau anda lihat di berita ini, kita sudah senaraikan di England bagaimana kesan lockdown kedua kerana mereka mendapat peningkatan kes ketika itu, dan juga di Jerman kita tengok pada 2 November hingga 30 November, dan Greece juga ada, Spanyol juga melaksanakan lockdown kali kedua. Dan lockdown kali kedua ini bukanlah perkara yang asing lagi dekat dalam dunia ini. Banyak negara yang melaksanakannya. Kita pun melaksanakan PKPB semula setelah ada peningkatan kes, dan ini mungkin salah satu cara, PKP adalah salah satu cara untuk kita melandaikan keluk jangkitan COVID-19 ketika ini. Betul, apa yang dilaporkan England pada minggu pertama pelaksanaan Perintah Kawalan itu, Arnott mencatatkan penurunan antara 1.1 dan 1.3. Selepas tamat tempoh berkenaan, bilangan kes menyaksikan penurunan kira-kira 30%. Itu kita melihat kepada keberkesanan PKP ini ataupun lockdown di England dan juga beberapa negara lain. Kita melihat untuk kita mengurangkan jumlah kes COVID-19 di negara-negara berkenaan. Gigi, selepas ini banyak lagi kita ingin bawakan perkembangan dua negara sebagai contohnya. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Gigi Ahmad. Kita membawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com dan juga berita-berita tempatan. Sebagai contohnya, kita nak bawakan perkembangan mengenai banjir di 5 negeri di tanah air kita, dan di mana belum lagi menunjukkan ada tanda reda, tapi pulih sedikit ya. Kita melihat kepada pengurangan dari segi jumlah mereka yang ditempatkan di PPS, dan sehingga pukul 7 pagi tadi seramai 44,000 mangsa masih berada di 418 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara. Dan kita mendapatkan info ini daripada Info Bencana JKM menunjukkan Pahang, negeri paling teruk terjejas dengan 26,691 penduduk yang mendiami 292 PPS, diikuti dengan Terengganu 11,804 penduduk di 53 PPS dan melibatkan 3,000 keluarga. Di Kelantan, 56 PPS masih beroperasi menempatkan lebih 4,000 mangsa banjir. Sementara itu, di Perak, sejumlah 131 mangsa banjir dari 35 keluarga ditempatkan di 3 PPS, DJ. Ya, dalam masa yang sama semalam kita juga sempat menemu bual SUK Pahang itu sendiri, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak mengenai keadaan banjir di Pahang itu sendiri, yang mana banyak dakwaan mengatakan bahawa bantuan lambat sampai dan PPS tidak mencukupi. Ini kerana menurut Datuk Seri sendiri bahawa setengah tempat di Pahang tu ada yang tidak pernah kena banjir, tetapi tahun ini kena banjir disebabkan itu tiada sebenarnya disediakan PPS kerana tidak ada banjir sebelum ini, dan disebabkan itu ada sedikit kelewatan dari segi bantuan. Namun update terbaru, Pahang telah belanja RM1 juta sehari untuk mangsa banjir, dan ini telah diakui sendiri oleh Datuk Seri Salihuddin yang mengatakan bahawa Kerajaan Negeri Pahang membelanjakan RM1 juta sehari bagi membantu mangsa banjir negeri ini, melebihi peruntukan yang disediakan bagi musim tengkujuh untuk tahun 2021. Dan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang itu sendiri, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata peruntukan sedia ada ialah sebanyak 4 juta, namun ia perlu ditambah berikutan banjir kali ini yang berlarutan melibatkan jumlah mangsa yang ramai. Dan setakat hari ini Kerajaan Negeri telah membelanjakan hampir RM8 juta dengan peruntukan tambahan diluluskan kepada Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri semalam, dan kita harapkan ia dapat mencakupi semua mangsa-mangsa banjir di Pahang, kerana menurut mangsa banjir dekat Pahang itu yang kita sempat interview, katanya rumah tu tak sampai berapa jam naik, air boleh naik sampai ke paras pinggang, dan mereka tidak sempat berbuat apa-apa. Dan yang pastinya kita tahulah bila banjir ni Fizi, kehilangan harta benda. Betul. Kan, bukan saja kehilangan tempat tinggal tu, tetapi harta benda tu yang pastinya pasca banjir memerlukan banyak perbelanjaan, bukan saja daripada rumah mangsa banjir tetapi daripada jalan raya itu sendiri. Kan Hafizi? Menarik untuk kita mengikuti apa yang Gigi katakan tadi. Bukan saja memberi kesan kepada penduduk-penduduk, rumah mereka mungkin ada kerosakan yang perlu dibaiki dan sebagainya. Malah infra juga turut
terkesan ataupun mungkin banyak yang rosak dan sebagainya. Ini dilaporkan sendiri oleh Jabatan Kerja Raya JKR yang menerima sebanyak 267 laporan berhubung kerosakan jalan raya, jambatan, cerun runtuh dan jalan mendap membabitkan 6 negeri yang dilanda banjir. Kata Ketua Pengarah JKR, Datuk Muhammad Zulkifli Sulaiman berkata, negeri terbabit adalah Kelantan, Johor, Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. Dan beliau berkata antara kerosakan dilaporkan membabitkan 141 jalan, 58 cerun runtuh, 8 jalan mendap dan 3 jambatan rosak. Dan pihaknya juga katanya sedang mengadakan ataupun sedang menjalankan kajian bagi mengetahui jumlah sebenar untuk kerja membaik pulih kerosakan jalan terbabit itu sehingga semalam 267 laporan berhubung kerosakan jalan raya dan sebagainya. Namun banjir kita masih lagi belum reda. Saya kira apabila reda sepenuhnya mungkin banyak lagi laporan-laporan yang akan dibuat oleh orang ramai, begitu juga dengan pihak berkuasa tempatan melihat kepada kerosakan-kerosakan infra ini, Gigi. Ya, dalam masa yang sama ada juga disarankan di sini oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang memperkenalkan satu talian aduan melalui aplikasi WhatsApp yang dikenali sebagai Aduan Potholes di BKL bagi memudahkan orang ramai di luar sana untuk membuat aduan sekiranya anda melihat ada kerosakan jalan raya di ibu kota. Dan saya harapkan perkara seperti ini yang dilakukan oleh DBKL dapat dilakukan di seluruh negara kerana bukan hanya KL saja menghadapi kerosakan jalan raya itu, semua pun akan menghadapi kerosakan jalan raya. Lebih-lebih lagi pasca banjir nanti banyak perbelanjaan yang bakal dikeluarkan oleh negara kita, terutamanya dalam membantu rakyat membina semula kehidupan. Ya, kita nak bawakan sedikit perkembangan di luar negara. Kita dikejutkan dengan kes pesawat terhempas. Pesawat Sriwijaya Air disahkan terhempas oleh Menteri Perhubungan Indonesia yang semalam berlepas dari Jakarta menuju ke Pontianak dan disahkan terhempas di perairan Kepulauan Seribu Jakarta. Dan kita di Astro Awani juga membawakan lapor langsung sejak terjadinya semalam. Sekiranya anda terlepas, anda boleh pergi ke lapor langsung nahas pesawat Sriwijaya Air Indonesia. Apa mungkin perkara terbaru ataupun maklumat terbaru yang kami dapati, kami akan kumpulkan di sini. Ya, dan kita juga membawakan semalam daripada petang semalam kita membawakan perkembangan mengenai nahas pesawat Sriwijaya ini, dan ini antara perkembangan yang juga perlu kita ikuti di mana pasukan penyelamat fokus untuk cari lokasi pesawat terhempas, dan di mana Badan Pencarian dan juga Penyelamat Nasional Indonesia Basarnas berharap dapat mengenal pasti lokasi pesawat Sriwijaya Air yang terhempas. Dan dalam satu sidang media, Basarnas berkata itu merupakan fokus mereka pada malam semalam dan juga pada hari ini sebelum proses mencari dan juga menyelamat akan dilakukan yang akan bermula pada hari ini. Dan saya kira kita juga akan mendapatkan wakil media daripada Indonesia untuk memperincikan kerja-kerja penyelamatan dan juga kerja-kerja pengesanan bangkai pesawat ini, dan kita akan bersama dengan wakil daripada Kompas TV untuk bercakap mengenai perkara ini, Jijin. Ya, dalam masa yang sama bila melihat perkara yang insiden yang sama, tragedi yang sama berlaku, kita teringat daripada tragedi-tragedi yang pernah berlaku dalam negara kita seperti tragedi terhempasnya hilangnya MH370 dan juga terhempasnya MH17. Itu kita faham bagaimana perasaan di Indonesia sekarang, bagaimana risaunya bukan sahaja waris-waris mangsa, tetapi saya kira seluruh rakyat Indonesia yang menantikan berita ketika ini. Kita masih ingat lagi kehilangan MH370 pada tahun 2014, 8 Mac, 6 tahun dahulu. Pastinya memberikan satu kerisauan, kegusaran kepada kita, termasuk kesibukan media itu sendiri untuk mendapatkan berita-berita terkini. Dan yang pastinya kita harapkan yang baik-baik saja. Semoga pencarian SAR itu berjalan dengan lancar, dan kita masih lagi membawakan lapor langsung yang anda boleh ikuti di astroawani.com. Dan tiada rakyat Malaysia dalam pesawat Sriwijaya, itu kata daripada Kedutaan Malaysia yang kita bawakan, iaitu menurut kenyataan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, pihak kedutaan telah dimaklumkan tiada warga Malaysia terbabit dalam nahas berkenaan. Kita akan bawakan perkembangannya, apa yang Gigi katakan melalui lapor langsung dan sebagainya. Dan sebelum kita mengakhiri Awani Pagi kita pada hari ini, pada tahun ini kita menyaksikan Astro telah pun menyambut ulang tahun ke-25 tahunnya, di mana ini merupakan usaha pekerja-pekerja dan juga anggota-anggota yang bekerja keras untuk menjadikan Astro terus kukuh dalam media negara kita. Begitu
Begitu juga dengan anda yang terus menyokong kita, yang terus mengikuti segala perkembangan yang kita berikan dan sebagainya. Kita sediakan satu bingkisan untuk anda semua, Gigi. Ya, kita tahu juga Astro ni bukan saja telah menghiburkan kita sejak dari dulu, 25 tahun. Siapa yang sambut sama umur dengan Astro sekarang Saya pastinya. Saya kot. Begitulah. Yang pastinya ceria-ceria saja dengan apa yang dibawakan oleh Astro selama ini, dan ini adalah visual ataupun bingkisan yang kami sediakan, dan dengan itu kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 kepada Astro, dan dengan itu berakhirlah Awani Pagi. Saya Jijak Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum. Selamat. Impian Malaysia, setiap satunya penuh bermakna. Setiap langkah mencabar potensi, pasti direalisasikan. Di sebalik impian ada pendorongnya. Bukan hanya pelatih, pembimbing, pengarah dan pencerita. Malah penonton drama di mana jua. Fanatik sukan, tak kira apa skrinnya. Kaki filem, tak pasti nak tonton apa. Peminat siri, layan tak kira masa. Penggemar rancangan, menonton berulang-ulang kali pula. Ya, setiap suka, tangisan dan tawa anda membawa kebahagiaan. Setiap sokongan anda menjana cita-cita. Terima kasih. Nandri, Terima kasih. Thank you. Terima kasih.